Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan yang paling besar nikmat adalah dibagi kita ini oleh Allah rahmat yang besar, iaitu hidup. Di mana hidup yang kita kecapi ini, kita merasakan bahawa kehidupan itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita bersyukur. Kita memulangkan balik nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Kita serahkan kembali kepada Allah, dan Allah yang tahu mentakdirkan segala hidup kita ini. Maka kita telah menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Jadi dia lebih tahu untuk apa tujuan kita dihidupkan. Tak lain adalah ahsanu amalah, iaitu kita nak dilihat apa yang kita buat ini adalah berlandaskan daripada apa yang dikhendaki oleh Allah. Jadi yang dikhendaki oleh Allah tu yang kita nak, seperti mana yang ditempa ataupun dikurniakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ikut 100% gitu. Jadi kita mohon benar-benar kepada Allah, dan kita jalani kehidupan itu dengan pentadbiran Allah. Kalau kita fahami, kita lihat mula-mula ni kita belum apa-apa lagi disebut. Semua tak ada lagi. Lauh mahfuz tak ada, arash tak ada. Allah nak bagi tahu bahawasanya yang ada dirinya. Semuanya waktu tu semuanya belum ada. Itu yang dimaksudkan dia bersemayam di atas arash tu dalam jangka masa 6 hari kata. Menurut 6 hari tu kita pun tak faham 6 hari macam mana sitati ayam 6 hari dalam masa 6 hari. Kita tak tahu 6 hari kita ke 6 hari macam mana kita Tapi jangan kita bayangkan Allah tu bersemayam tu mana Allah duduk di arash dengan kerusi dia. Itu kita salah faham. Maknanya Allah itu sebenarnya dia tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di tengah, tidak di mana-mana. Tapi dia ada. Dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala kata, sebelum aku jadikan apa-apa ni semua, semua belum ada lagi. Maknanya kita pun tak ada, semua tak ada lah. Syurga tak ada, neraka tak ada, iblis tak ada, malaikat tak ada, semua tak ada. Nabi-nabi semua tak ada. Allah Ta'ala bagi tahu belum disebut apa-apa lagi. Al-ata alal insanu khinun minad-dahri lam yakun syai'am mazkura. Maknanya Allah bagi tahu gitulah lebih kurang. Mana kita ni tak ada disebut apa-apa, semua ni tak ada disebut apa-apa. Jadi kalau kita ni tadi tak faham, kalau kita kata tadi ayat tu tadi, Allah tu tadi wa ma bainahuma fi sittati ayam, mana dia antara, maknanya dia duduk dalam masa 6 hari, makna dia bersemayam di atas arash. Maknanya kita ni tak boleh gambarkan, tak faham kita nanti. Memang kita tak boleh nak gambar, salah kita. Jadi kita kena tahu kita ni semua tak ada. Kita ni belum ada. Maka Allah tu sudah ada. Allah tu wujud, ada, dan semua belum ada. Jadi bila dia nak jadikan pertama sekali, dia akan jadikan
Allah Ta'ala kata, aku ingin dikenal, aku ingin dikenali. Itu. Maka itu, bila ingin dikenali, dalam keadaan Allah tu cukup, dalam keadaan Allah tu maha sempurna, dia tak perlu menjadikan apa pun. Tapi bila dia dalam keadaan asyik dengan diri dia sendiri, tak tahu berjuta tahun kita entah berentah tak tahu. Yang pentingnya Allah tu sudah ada awalu tanpa jadi tak boleh nak dikaji dah. Allah tu ada tanpa permulaan. Tak boleh nak kaji dah. Kalau kita, permulaan kita ada. Roh kita permulaan Allah tahu. Kita terzahir ni ada permulaan. Lahir tahun 1971. Kita lahir, contoh kan. Bulan berapa? 6 ke, bulan 10 ke, bulan 12 kan? Hari apa? Kita ada awal permulaan dia. Tapi Allah huwal awalu tanpa permulaan. Jangan kita samakan Allah ada permulaan dia bila. Jangan. Lain. Huwal awalu, Allah tu dia tu awal tanpa permulaan. Awal tapi tanpa permulaan. Waalaikumsalam. Tapi kalau kita ada, siapa pun semua ada permulaan dia. Cepat nak menunjukkan tadi Allah tu berkuasa atas, dia yang menciptakan. Dia lah khalik. Siapa pun dia, Allah yang menciptakan. Jadi dia ciptakan atas kasih sayang dia dulu. Dia asyik dengan diri dia, ingin dikenali tadi. Maka terzahir Nur Muhammad. Jadi dari Nur Muhammad saya dah ceritakan tadi, baru jadi yang lah, jadi roh-roh yang lain. Jadi malaikat, jadi lauh mahfuz, jadi surga, jadi neraka. Baru jadi semua. Daripada Nur Muhammad tu baru jadi surga, neraka, lauh mahfuz. Maka tu dia katakan kepada Allah Ta'ala bagi tahu pada Muhammad, Nur Muhammad, aku jadikan sekalian ya, kerana engkau Muhammad. Allah Ta'ala beritahu. Dan engkau tu Muhammad untuk daripada. Jadi Allah terjadikan Nur Muhammad tu untuk Allah. Dari mana itu sifat Nur Muhammad tu sifat Allah. Daripada sifat dia baru jadi lauh mahfuz, syurga, neraka, malaikat, semua roh-roh kita semua terjadi pada Nur Muhammad. Maka kita balik cerita dia balik. Maka kita ni tadi roh kita berasal daripada Nur Muhammad. Bagian mana? Mudah-mudahan bagian dada. Bagian dada tu orang mukmin daripada Nur Muhammad bagian dada. Mudah-mudahan kita bagian dada. Kemudian bila 4000 tahun dia berada di sisi kasih sayang yang dipanggil tadi sifatullah tadi, Nur Muhammad roh tadi, berkitar, berpusing, tawaf dekat, bersusun-susun, berbatalion bertawaf di kelilingi Nur Muhammad. Dia belum lagi terzahir di alam dunia ni lagi. Maka mak dan ayah kita kahwin bila bersama, saripati iaitu air mani tadi duduk dalam rahim isteri mak kita. Maka 40 hari 120 hari baru masuk. Ni nak cerita ni, kita ni belum ada lagi. Bila ada yang pertama kita ni adalah dari yang pertama dijadikan Nur Muhammad. Kita belum ada lagi, betul? Nur Muhammad yang ada. Lepas Nur Muhammad ada, baru terpancar jadi semua malaikat, lauh mahfuz semua, termasuk roh-roh. Baru ada roh kita. Kita belum lagi, baru di alam roh. Berkitar tawaf di sekelilingi. Kata Nur Muhammad sini, kita berkitar macam tawaf. Mana yang lihat dada Muhammad tu, mana jadi orang sabar lah, macam-macam lah. Lihat Nur Muhammad tu punya cahaya bagian muka, jadi Nabi Yusuf. Jadi semua hebatnya gitu. Jadi bila dah duduk dalam rahim mak kita 120 hari, maka roh tu tadi yang 4000 tahun tadi, lebih kurang gitulah, yang berkitar kat Nur Muhammad tadi tu turun masuk kat rahim ibu kita 120 hari. Bila masuk barulah kita ni dipanggil apa? Insan. Dia dalam rahim ibu tu insan. Dalam tu kita tetap juga nak kenal. Bila cukup 9 bulan 9 hari, lebih kurang ni, pendekkan cerita ni, kita terzahir, maka
kita berada dalam rahmatan lil alamin. Sekalian ni rahmatan lil alamin, dalam rahmat. Tadi dalam rahim, ni dalam rahmat sekalian alam. Sekian alam kita. Nampaknya kita turun ke bumi, tapi sebenarnya kita duduk sekalian lagi besar alam yang kita nampak. Jadi tuan, bila kita makin besar kita tak mencari. Itu Allah Ta'ala bagi tahu, bila manusia ni dia bila dah makin aku tiupkan roh masuk ke dalam rahim ibu dia ketika 120 hari dan lalu terlahir, lalu terjadilah yang dikatakan tadi. Dia kata pertama sekali pendengaran, penglihatan, lalu dibagi hati, roh, perasaan. Tu. Lalu kita ni bila dah makin berumur, makin sampai kepada pengetahuan kita, akil balik, salam, kita tak mencari jalan kembali ke rahmat tu, dan kita menyangka seolah-olah manusia ni sedikit aja yang nak faham ataupun yang nak kembali kepada asal kejadian dia. Mengenal diri, mengenal Allah. Jadi sedikit yang jadi kita beruntung orang yang nak cari balik sebelum kita wafat, kita cari balik. Macam mana yang kita ni daripada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana balik kita nak cari balik untuk kita nak pulang balik. Sebab kan dah bagi tahu tadi, kita ni sebelum ni tak ada. Lalu bila dia dah bagi, ditiupkan roh, kita pula asal daripada air mani mak ayah kita bercampur, duduk dalam rahim. Asalnya kita daripada itu Allah jadikan tubuh tu tadi. Tu pun belum lagi masuk roh. Bila 120 hari masuk roh, semua tu daripada Allah. Kita bila lahir dah besar, kita rasa kita manusia situlah. Kekayaan yang buat dia lupa pertama sekali adalah dia merasa hidup tu di kepunyaan dia. Itulah kekayaan yang paling yang merosakkan kita. Bukan Allah bagi hidup tu untuk kita merasakan kepunyaan kita hidup. Kita kalau tak ada roh tadi, tak dimasuk roh, tak hidup kita. Kata tak sampai 120 hari dalam rahim ibu kita, roh dia tak masukkan, mati kita. Mati. Pasal tak ada roh. Dia aja menadi, bernyawa dia bercantum persenyawaan antara ibu, ayah dan benih ibu dan ayah dia. Air mani yang hina dia kata. Kotor dia kata, hina lah. Dia daripada saripati makanan-makanan yang mak bapak kita makan, minum kan. Nak pula kalau kita makan tu tadi, kalau yang jenis bismillah, yang tahu bukan makan benda tu, tapi kita makan cahaya iman yang kadim, mungkin dia akan, benih tu akan jadi cahaya juga. Dia tahu diri kan. Jadi dia bersama tu dalam keadaan dia sedar bahawa itu benih daripada Allah. Dia tanam benih tu lagi, dia tanam, dia dah rasakan itu bukan benih dia, benih Allah, benih Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, dia dah syahadatkan benih tu. Kalau yang faham lah. Ni kalau nak ilmu ni kena datang dalam YouTube ni, saya tak boleh cerita. Ni rahsia bersama suami isteri. Bagaimana cara nak dapatkan zuriat, anak yang soleh. Anak soleh itu dengan waktu nanti bersama dengan suami kita dengan isteri, bagaimana nak nak di benih tu nak disyahadatkan. Keluar je air mani yang tu tadi hina tu, kita muliakan dengan syahadat, tapi tak boleh sebut dengan mulut. Kita isyaratkan tangan kita gini je waktu lepas tu tadi kan. Tapi dalam YouTube ni saya bagi kira-kira, kalau nak betul-betul, insya-Allah saya akan bersedia nak bagi. Sebab saya nak lihat baka-baka benih-benih yang bagus-bagus yang keluar, semua orang-orang yang mukmin soleh yang betul mentauhidkan Allah. Kalau tak buat tu, bukanlah saya cakap tak bagus, tapi kita bila awal-awal kita dah tak syahadatkan benih kita tu keluar. Mana si Haji ni pandai-pandai, mana punya ilmu dia pakai lah. Dia kata saya ni tak curi-curi, mana tak ada pun dalam kitab aku belajar.
seluruh dunia aku cari, tak ada mana ada benih tu bila keluar nak disyahadatkan. Kau tak jumpa ke? Dia semua tu ada. Rasulullah sendiri bagi tahu kepada Sayyidina Ali. Ya, masa Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah kan anak dia. Walaupun baka dia memang baik, dibagi lagi baka yang terbaik, Rasulullah kata. Walaupun dia darah keturunan yang makna Rasulullah kebaik-baik, tapi tetap dibagi lagi. Supaya inilah punca segala kebaikan. Bila kita mulakan tadi dengan benih anak kita tu tadi, dah kita Islamkan. Maknanya kita jadikan dia geliga Allah mustika Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, geliga Allah. Masya-Allah. Jadi kita masa lepas kita tanam tu kita rasa, ya Allah, benih engkau semua. Benih engkau ya Allah dan benih Muhammad bersatu dalam rahim. Jadi dalam tu cahaya je. Cahaya je. Kalau orang lain tak apalah, dia kata benih ni biar, tak apa. Memanglah benih tu, tapi kita kena syahadatkan dia jadi lain ni. Kita jadikan dia sebagai mustika, geliga mustika, jadi nanti insya-Allah kalau apa datang jumpa bila-bila, insya-Allah saya bersedia bagi. Dalam ni saya tak boleh nak bagi pasal cerita tu agak panjang. Ni saya nak cerita bab lain. Nak ceritakan tadi bila kita ni tadi sedarlah diri. Kita sebelum ni tak ada. Jadi kita ni bila ada, kita kena rasakan yang ada tu hanya, yang hidup tu hanya Allah. Tapi kalau kita hidup ni kita rasa kepunyaan kita, masalah lah. Kalau kita tak ubah lagi tajuk, walaupun kita banyak duit, kaya, apa pun keadaan kita, kita tetap akan merasa kedirian kita tak akan berjaya. Kemarin dulu saya dah bagi tahu. Jadi kebahagiaan, ketenangan tu duduk dalam benteng Allah tu bukanlah makna ni benteng Allah kita duduk dalam, bukan. Maksud saya bukan gitu. Itu maksud Allah tu benteng hizni tu ada dalam benteng Allah tu. Maknanya lah, mana kau hilangkan balik. Engkau memang tak ada pun. Cuba fahamkan makna ayat Allah Ta'ala al-insan wa khinu minadari lam yakun syai'an. Itu ayat pertama tu. Engkau cuba ataupun praktiskan supaya diri engkau dapat hilang. Sebab susah. Engkau dah lama sangat rasa macam engkau ada kepunyaan hidup ni. Bila engkau dah rasa kepunyaan hidup ni, engkau dah rasa penglihatan kau punya, pendengaran kau punya, perkataan kau punya, kehendak kau punya. Lantak akulah kau nak buat macam mana. Allah dah bagi aku kan? Tu. Tapi bila kita faham benda ni, kita takut nak salah gunakan. Sebab ni hak Allah Ta'ala 100%, bukan hak kita. Kita tak ada hak. Jadi serahkan balik betul-betul. Bukan boleh cakap je, praktiskan. Bangun aja tidur, kita terus. Kita rasakan ini kehidupan ni engkau bagi ya Allah. Aku bersyukur adalah kehidupan mana engkau yang bagi hidup. Aku tak memiliki hidup. Aturlah ya Allah seperti mana yang engkau nak aku buat macam mana. Jangan biarkan aku merasai. Dia dah atur gini, kita pula merasai, kita kata, oi, mana boleh. Itu nanti di padang mahsyar nanti, maknanya orang-orang yang maknanya kufar, orang kafir, orang fasik. Orang fasik, orang kafir sama lah tu kan. Dia nanti dia menutupi ketika di dunia, dia ni tak mau sebut nama Allah, dia tak mau rasa syok dengan Allah, dia tak mau kenal diri, kenal Allah. Kat dunia, lepas tu dia kata dia betul. Nanti kat padang mahsyar nanti dia akan tahu. Ketika di dunia dah dibagi tahu engkau tak ada apa, yang ada hanya aku, tapi engkau tutupi, engkau rasa engkau yang ada. Nanti kat padang mahsyar nanti dalam keadaan huru-hara tu tadi, perang kabut, engkau minta pada Allah. Wa tara idzil mujrim nanakisur usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mas salihan inna mungkin. Aku dah menyaksikan betul. Aku dah lihat dengan mata aku dah dengar, aku dah tengok di padang mahsyar orang-orang fasik tadi. Orang kafir tadi menyesalnya tadi. Waktu tu engkau dah yakin tu tadi kan. Aku betul yakin ya Allah. Tapi dah tak gunalah yakinan tu. Jadi tak beralasan ni, tolong hidupkan aku balik. Orang izin mujrimun, orang-orang
yang menutupi di dunia lagi, dia tak nampak Allah, ya? Dia tak kenal diri, tak kenal Allah betul-betul, dia jangan menyesal lah. Jangan, di situ Allah Ta'ala kata, engkau dah jelas nampak pun kau tak boleh buat apalah. Sebab kat dunia aku dah bagi dah macam-macam dah. Aku tunjukkan daripada dalam diri kau kat luar, hantar orang lagi macam-macam. Tunjuk akhlak baik depan kau, tarik kau olok-olokkan, kau main-mainkan. Kau ni kan tak ada asalnya. Bila aku dah bagi ada, kau tak sedar diri, kau rasa tak ada alasan dah. Aku dilahirkan bukan Islam. Tak ada. Engkau dilahirkan bukan Islam ke? Asal kau manusia, Allah dah bagi kefahaman tu. Engkau tak ada. Yang ada kan Allah. Kau belum ada apa-apa. Jadi engkau bila dah dibagi hidup, engkau rasa kau tutupi. Hidup tu Allah punya, kau tahu. Engkau kata engkau lama-lama tutup penyakit engkau biarkan tutup. Lama-lama engkau dah tak nampak Allah Ta'ala kat dunia ni. Engkau sebut nama Allah tu ada kepentingan untuk kau tak kenal betul-betul Allah. Rugi kau tadi. Tadi nanti minta tolong Allah. Tolong ya Allah, hidupkan aku balik kepada macam. Aku dah nampak, aku sedar ni, aku lihat, aku dengar, aku nampak dah. Nikmatnya tadi dengan kau ya Allah. Orang-orang ketika dunia tu aku nampak yang selalu ingat kau tadi, yang suruh aku tak mau ikut, aku dah nampak dia ya Allah. Nikmatnya dengan kau. Nikmat salihan inam. Dia dah nampak tapi dia tak boleh. Mana mungkin kau boleh lihat, hidupkan balik. Itu kita ni alhamdulillah bersyukur kita banyak-banyak, sebab dunia ni yang sementara ni kita dapat kalahkan dengan dunia tak dapat membujuk kita, sebab kita dah kenal diri, kenal Allah, atas rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat dipilih oleh Allah dengan rahmatnya, dengan doa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat kenal diri, kenal Allah. Jadi di dunia lagi kita merasakan syok dengan Allah. Kat dunia lagi kita bersama dengan Allah. Jadi ada satu orang tu, orang arif billah, dia kata, bagaimana keadaan aku nanti kalau aku di dalam kubur dan kat padang mahsyar nanti, kau tahu tak? Tak ada yang tahu melainkan Allah. Tapi Allah ada bagi tahu, dia kata, kalau kau sekiranya di dunia ini, dengan siapa yang kau hidup? Ahli tuju kau. Kalau ahli tuju kau kerana nak pergi sesuatu benda, hidup kau habiskan dengan memancing, hingga kan bila sebut mancing kau lagi syok, pukul berapa pun sanggup, kan? Tak kira siapa ajak, seorang-seorang pun jadi punya syok tadi kan. Ketika kat dunia tadi kau tadi, bukan dunia sini lah, jangan terasa lah, saya ni cerita bumi lain lah. Bila sebut bola je tak kira lah, pukul berapa lawan ke apa benda tu, kita tak kira. Kita tengok bola, main bola, semua hidup kita ingat bola je. Saya bukan cakap tak bagus, ni bukan bumi sini. Maknanya kita kena pandai olahkan, jangan sampai melampau sangat. Dia sebut bola, ada orang itu dia minat kereta, boleh minat kereta, tapi minat kereta dia dah melampau sangat, over sangat. Bila sebut kereta je, kereta baru cantik je dia. Bila sebut Allah, tak ada rasa tersentuh. Jadi wali Allah tu kata gitu, Allah tu menurut apa yang kau berkehidupan kan ini. Kalau kau berkehidupan kau dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, di dunia lagi bila sebut nama Allah, kau bergoncang hati kau, rindu hati kau, kau bertambah berselera dengan Allah lagi, bergairah dengan Allah. Engkau berselawat lagi, engkau syok rasa hadir Rasulullah SAW. Kau rasa dalam dekapan Rasulullah SAW, seolah Rasulullah kau rasa ada depan kau. Kau tak pernah was-was lagi. Kau yakin kau dengan Allah hidup, bahagia. Disebutkan nama Allah, siapa aja sebut, engkau sebut pun dalam hati pun kau syok. Lagi engkau sebut lagi engkau syok. Kau seorang-seorang lagi engkau syok dengan Allah. Wah syik. Ketika kat dunia lagi engkau dah gitu, begitulah nanti kalau engkau dimasuk dalam alam barzah, alam pemisah antara dunia dengan akhir, permulaan akhirat. Barzah pemisah. Barzah tu pemisah. Kita meninggal masuk kubur tu pemisah untuk ke alam akhirat. Itu bergantung dunia. Kalau dunia kau fail, habis kau dalam tu. Saya tak boleh nak cakap apa.
Tapi beruntungnya kita, saya dalam apa adik-adik saya 13, adik saya seorang ni Syam ni yang ujian dia gini, jadi dia, bukan saya nak puji, tapi dia, bukan saya cakap yang lain tak bagus, mana Allah pilih. Kita dah buat macam-macam cara, tapi Allah pilih. Maknanya walaupun 13-nya seorang yang adik saya yang betul-betul ikut, jadi kita berusaha lagi kan. Kalau boleh semua kita nak, adik-adik beradik kita, saudara kita, anak cucu apa, anak-anak buah kita, semua kita nak. Kita memang doa selalu kan, dengan orang yang bukan darah daging kita pun kita sungguh-sungguh kan, apatah lagi darah daging kita. Siang malam pagi petang kita doakan. Macam-macam diizinkan Allah cara kita buat, tapi belum masa ni tak apa. Kita yakin satu hari dia orang akan kita nak selamat dia. Sebab kat dunia lagi kita nak dia menombor satukan Allah. Sebab ni benda bukan boleh main-main. Engkau kalau ahli kereta lah, bumi lain lah. Sebab engkau pandang sini, engkau orang kata, oi kereta baru naik, engkau akan terperanjat punya. Terperanjat kan. Engkau ahli mancing, orang tu geng kau ahli mancing datang, engkau mesti akan terperanjat sebab kejutan engkau termasuk gelombang daripada kumpulan tu. Tak boleh tipu. Engkau minat, minta maaf lah, kereta berlebihan sangat lah ni bukan. Mana orang sebut nama Allah, engkau tak ada rasa apa. Kau tak ada pasal gelombang kau ke arah. Engkau tak tahu pertemuan yang terbaik adalah pertemuan siapa yang jadikan kau. Engkau sebelum ni tak ada, belum disebut apa-apa lagi. Betapa biadabnya engkau tak ada akhlak. Tak? Apa ni yang kau ada belum disebut apa. Bila Allah bagi nikmat, engkau jadi roh. Syok dengan Allah 4,000 tahun. Bila engkau turun ke bumi baru 15 tahun akhir balik, engkau dah lupa dah siapa yang cari jalan lah cepat. Sebelum wafat dah tak guna dah. Tipis peluang dia, sangat tipis. Siapa-siapa pun nak tolong tipis. Rasulullah boleh tolong tapi tipis. Allah boleh, tapi Allah dah bagi tahu ketetapan aku telah aku siapkan neraka jahanam ni kebanyakan jin dan manusia. Ketetapan aku sejak dulu. Aku boleh aja bagi hidayah semua. Taufik hidayah Allah Taala. Tapi ketetapan aku telah aku buat gitu. Sebab apa? Allah sayang. Allah sayang. Walaupun dia telah tetapkan, Allah sayang. Allah sayang. Maknanya Allah sayang tu Allah nak kita di dunia lagi, dia bagi kesedaran macam-macam. Tak ada alasan kau kata tadi aku tak dapat, orang ni tak tunjuk. Tak ada alasan. Sebab dalam diri engkau tutup. Engkau biarkan penyakit sombong kau tutup. Kau rasa engkau punya hidup. Kau rasa engkau punya penglihatan. Kau rasa tu milik engkau perkataan. Kau rasa milik engkau segala apa yang ada sekarang pada diri engkau. Isteri ni aku punya, anak ni aku punya. Engkau itu amanah je. Itu kepunyaan Allah. Innalillahi wa inna. Semuanya daripada Allah. Jadi kau perlu ajari diri kau dulu supaya pulang sentiasa dengan Allah. Sebab kau ni asal kau tak ada apa. Kau kena tahu bila dia bagi kau jangan sedar diri. Sedarlah diri. Diri tu tak punya apa. Bila dia masuk roh barulah beruntung. Bila beruntung kau rasa kau yang bawa untung tu. Padahal yang bagi beruntung masuk roh tu patutnya kau kena duduk dengan dia, mengesakan dia. Itu dinamakan kemenangan. Apa pun engkau, saya dah cakap tadi. Engkau jadi petani, engkau jadi pekebun, kau jadi cuci sampah, kau jadi pegawai apa pun, kau jadi imam, kau jadi mufti, kau jadi ulama, kau jadi nabi, kau jadi wali, kau jadi apa pun. Daripada atas sampai ke bawah. Yang mustahaknya Allah pandang engkau faham tak Allah Ta'ala. Itu nilai engkau paling tinggi. Lepas tu dia nak bagi Nabi kan, nak bagi apa, Nabi dah tak ada kan, dia nak bagi wali kan, nak bagi ulama, itu belakang yang mustahak engkau kesedar engkau ni kepunyaan Allah. Itu paling mustahak, itu paling tinggi. Laqad khalaqnal insana fi jangan kita hidup mencari persaingan. Hidup ni bukan untuk persaingan, hidup ni untuk kita kenal diri kita ni kepunyaan Allah. Itu cukup dah. Jadi kita akan berlomba-lomba lah. Peduli orang nak kaya ke, dia nak apa, nak jadi, nak rebut kuasa ke apa benda lah. Hantarlah kau, pasal kita dah menemui jalan yang sebenar. Ihdinas
siratal mustaqim, kita serahkan betul-betul kepada Allah. Kita dah aman. Allah sendiri dah bagi tahu, inna fatahna laka fathan mubin. Inilah kemenangan nyata orang ni dapat. Untunglah dekat dunia lagi dia dah tahu, dia sentiasa liqa rabbihi falyamal amal. Dia sentiasa dengan Allah dan sentiasa menjalankan amal, tidak ada dia mensekutukan Allah. Tetap apa saja yang dia buat, solat, puasa, haji tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap bulan, sedekah keliling dengan, tetap dia kata ini semua rahmat Allah, bukan aku. Aku tak ada berbenda. Aku buat ni semua sebenarnya dialah yang mengaturnya sejak azali lagi. Ini baru fal ya'mal amalan soleh wala yusyrik bi. Inilah orang yang dikatakan dia tak mensekutukan Allah dalam ibadah. Dalam dia ibadah, dia tak sekutukan Allah. Dia tak merasa diri dia. Dia solat aja dia rasa dah sifat jalal Allah, sifat jamal Allah, semuanya af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah, semuanya berlaku tu semua dia. Tak ada alif lam lam ha tu semua. Zat, sifat, asma, af'al, semua tu dah tak ada diri dia. Nama dia dah tak ada. Yang ada hanya Allah. Yang bergerak tu af'al Allah. Ya apa yang gerakkan sifat Allah. Siapa keseluruhan tu menunjukkan dia zat semata-mata. Tak ada dia bukan banyak dia esa. Beruntunglah kul huwallahu ahad. Kat dunia lagi dia faham. Subhanallah. Beruntungnya tadi. Jadi bagi tahu, kalau isteri kita belum tahu, kalau dah tahu alhamdulillah. Baka-baka kita semua akan jadi baka-baka yang baik. Bila orang dah kenal diri, kenal Allah, baka dia akan terzahir baka-baka yang baik. Tu ya. Kemudian kita tengok pula perjalanan keliling kita. Semua kita nampak, semua yang kita lihat sekarang, bila kita dah faham, kita nampak semuanya yang kita lihat semua afal Allah. Dia dah bertukar. Ni bila kita dah dapat ni, saya kan dah cerita daripada bawah. Saya aja ni cerita tinggi. Mana ada tinggi, saya cerita daripada bawah. Awal lu tadi kan, belum ada lagi saya cerita. Kan bawah kan. Saya naik sikit bila kita dah dapat ni, kita ni tak ada, yang ada hanya Allah sebenarnya. Kita kepura-puraan dia rasa kita ni hidup. Betul? Yang sebenarnya semua dia yang susun. Jadi bila kita nampak luar, kita nampak tak yang gerak kereta, kipas, sekali pandang, semua kita nampak. Ada nampak makhluk lagi? Ada yang nampak benda ada kuasa lain? Yang lain? Mana ada? Kalau ada, kita maknanya tak faham lagi lah. Masih lagi kita nak rasa macam ada kita lagi. Kan? Punca maksiat tu bila kita rasa ada diri kita, jadi kita nampak benda tu jadi banyak. Betul? Padahal Allah tadi kan mula-mula yang ada hanya Allah. Jadi bila Allah nyatakan Nur Muhammad tu untuk dia mengesakan Allah. Jadi daripada Nur Muhammad tadi jadi yang lain. Tujuan dia untuk apa? Menyatakan Allah yang wujud ada. Bukan ada banyak pun. Tetap tunggal, tetap satu. Jadi bila kita dah faham, kenal diri, bila betul-betul orang yang mengenal diri, kata Rasulullah, keputusan dia bila dia kenal diri, dia kenal Allah, jawapannya binasa. Semua dia tak nampak. Bukan semua kita leburkan, bukan, tak faham tu. Maka kita, apa yang kita nampak, apa pun yang dia terjalikan besok yang baru, semua yang kita nampak asalnya tetap sah. Walau banyak mana besok dia keluarkan, zahirkan yang baru, ada 5,000 jenis Allah nak zahir yang baru, atau ilmu yang baru, tetap mengesakan Allah. Tetap dia menyatakan tu daripada Allah, innalillahi wa inna ilaihi, tetap satu, bukan ada banyak. Suhuldul wadah fil kasrah, suhul kasrah fil pandangan. Satu pada banyak pada ya. Itu maknanya menunjukkan esa, bukan nak dibagi faham tu. Jadi bila kita dah faham kan, dah kenal kan diri kita kan, maknanya adakah kita nampak lagi benda ni boleh merosakkan kita lagi yang Allah tajalli kan? Sebab kita nampak semuanya Allah dahulu, fa'in nama, dia akan jadi gitu. Kita kau nampak gelar ni Allah, bukan. Fa'in nama tu alu bersama. Sebelum aku nampak gelar ni, aku nampak dah siapa yang menciptakan ni. Dia daripada pasir apa jadikan? Jadi itulah maksudnya yang dikatakan tadi, ayat ni ayat mutasyabihat. Dalam Quran Allah Ta'ala kata mutasyabihat ini kena kaji. Kalau ayat tu muhkamat dah tetap suruh solat, jangan kau kaji lagi pula. Kumpul-kumpul, macam mana tahun ni kita tak payah tarawih.
Kita tak payah buat solat fardu. Macam mana? Itu bodoh namanya. Mukamat ni dia dah kata suruh solat, solat. Jangan kau pula bincang lagi. Tapi kalau mutasyabihat, itu kena jumpa orang ahli dia, pakar dia, spesialis. Jangan kau jumpa yang cai-cai macam ni. Yang biasa-biasa dia tak fahamnya. Dia salah tafsir. Tak boleh. Jadi kita jumpa ahli dia, baru kita faham. Rupanya bukan dia pandang ni mutasyabihat ni ayat fa'ain nama tuwalu fasama, dia aku pandang sesuatu apa yang kau hadapkan sebenarnya Allah. Jadi bukanlah gelar ni Abu Bakar kata tidak aku pandang gelar ni, melainkan aku pandang Allah dahulu. Itu maksud Sayyidina Abu Bakar. Maka dia jelaskan lagi. Dan aku melihat dengan penglihatan Allahumma la tubdikul absar wa huwa yudhibul absar wal latiful. Aku tidak ada penglihatan, aku kan tak ada. Tapi bila dibagi aku penglihatan, baru aku tahu. Bila aku melihat tu dengan penglihatan Allah, baru aku nampak tak ada lain bukan gelas ni. Gelas ni nak mentajalikan yang ada tu jadi aku tak nampak gelas ni, aku nampak Allah dahulu. Itulah maksudnya. Faham? Jadi kita olahkan dalam kehidupan kita. Waalaikumsalam. Kita olahkan dalam kehidupan kita, barulah kita hidup kita dengan Allah. Itu yang kata tadi, di dunia lagi dia dah dengan Allah, asyik dengan Allah, berdiri allazi la yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tatafakkaruna khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Orang yang bijak, Allah yang maha bijak. Kata kita ni bijak, macam mana cara dia? Dia berdiri, duduk, baring, apa keadaan dia, siang malam, apa yang dia lihat, dia nampak Allah. Tafakaru dia Allah, dia rasakan Allah je, semua tak ada yang lain dah. Dan dia nampak apa semua yang terjadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau ciptakan semua tak sia-sia ya Allah, menyatakan engkau. Subhanallah. Wakilna azabanna. Jauhkan aku daripada tak nampak kau ya Allah, daripada buta melihat selain kau ya Allah. Dia takut. Subhanaka fakina. Ya Allah, maha suci engkau. Tolong jangan bagi aku nampak benda ni ya Allah. Yang kau nyatakan ni aku nampak engkau yang menyatakan, bukan sebab aku dah tahu engkau dah bagi aku hikmah di sisi engkau ya Allah. Kebijaksanaan di sisi engkau. Maknanya apa yang kau tajalikan sebenarnya menunjukkan engkau. Jangan kau tertipu dengan aku tajalikan syurga, aku tajalikan ni. Jangan kau nampak benda tu dulu. Jadi tak sia-sia tak benda yang Allah jadikan. Kita hina tak benda tu. Kita takkan hina kalau kita dah kenal diri, kenal Allah. Oh, tinggal kau semua. Bukan tu, tak faham tu. Kita tak tinggalkan, malahan kita menghargai Allah ciptakan ni. Tapi kita tak berhenti kat situ. Kita tak berhenti sedap durian tu. Yang kita berhenti kepada siapa yang membagi sedap durian tu. Jadi tu yang kita fakina azaban, kita jauhkan daripada azab. Jadi tak sia-sia ya Allah apa yang kau ciptakan. Rabbana ma khalaqta, engkau ciptakan tadi. Rabbana Tuhanku, engkau ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang batil, tak ada yang sia-sia, walau semut halus, walau covid, tak sia-sia engkau cipta. Engkau yang cipta ya Allah. Tak sia-sia ya Allah. Ini semua membawa kepada mengesahkan kau ya Allah. Subhanaka faqina azabannar. Jangan sampai benda yang kau ciptakan aku takut lupa pada engkau, azab tu ya Allah. Faham makna itu, makna kita dah dapat mencapai keberuntungan di dunia lagi. Jadi malaikat-malaikat, bidadari-bidadari dari surga pun dah berhias-hias kepada kita, pada orang yang dah selalu dengan Allah. Gembiranya menghiaskan kepada dia, tak sabar-sabar. Kalau dulu tak belajar ilmu ni, kenal diri, kenal Allah, kita beramal, kita harapkan syurga. Bukan saya kata tak betul, memang ada. Tapi bila kita dah belajar benda ni, kita dah kenal diri, kenal Allah, barulah kita faham bahawasanya bahawasanya kita tahu bahawasanya kita nakkan Allah. Bila kita nak Allah, sebenarnya yang syurga tu akan hiaskan untuk. Tapi kalau kita beramal nakkan dia, kita belum tentu lagi dapat. Tapi kalau kita beramal betul-betul ilahun wahid demi Allah, dah tentu-tentu Allah sendiri bagi tahu, fad'uli fi ibadi. Kau dah kenal pada aku, engkau lah tergolongan hamba-Ku yang beribadah, golongan ibadah. Siapa tu? Rasulullah, sahabat-sahabat, para nabi,
Orang-orang soleh, orang yang seangkatan yang kenal diri, kenal Allah tadi, dia duduk dalam satu kumpulan, fat'uli fi ibadi. Lepas tu Allah Ta'ala kata wadkhuli jannati, dia boleh duduk mana saja surga yang dia nak. Subhanallah. Jadi ini sebenarnya yang Rasulullah SAW bawa. Kita jangan salah faham. Bukan, oh si Haji kata jangan minta syurga, tak boleh. Dalam Quran kata minta syurga boleh, si Haji tak bagi pula. Si Haji yang kena pula. Saya cakap lain. Saya cakap bukan syurga tu tak boleh minta, tapi jangan kau berangan-angan. Allah jadikan syurga tu adalah nikmat, tetapi Allah tu lebih nikmat lagi. Maka itu Allah kata, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jan. Itu doa Nabi SAW. Bulan Ramadan ni nanti banyaklah sebut tu, kan? Tapi fahamkan betul-betul. Jangan langkahi dulu sebelum redha kita dah jannah. Kita kalau tak kenal Allah, kita seolah redha tu kita tolak tepi. Kita belum lagi duduk makam redha, belum kenal diri, kenal Allah, makam redha belum dapat, kita dah nampak jannah tadi dah. Bukan saya cakap tak boleh minta jannah, tapi jannah tu biar sedar diri, ridha Allah. Dan sebelum ridha Allah tu nak kena sabar menuntut ilmu, mengenal diri, mengenal Allah. Dah duduk mengenal diri, mengenal Allah, sabar, baru dapat ridha. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, boleh ke kita ridha? Mana boleh. Jangan tipulah. Innal insana lafil khusr. Dalam kerugian manusia tu bila dia tak kenal diri, dia tak kenal Allah. Dia dalam kerugian. Sebab apa kerugian? Sebab dia menyangka dia yang hidup ni dia punya. Jadi dia boleh memilih. Pak, kita anak, bapak kita suruh anak cuci ke lori bapak, kotor lah pergi pasar borong tadi. Pak, ulur lah pak, berapa nak bagi pak? Macam tu. Kak, RM10 boleh lah. Jadi kita buat tu atas RM10. Ya, tu. Jadi dia suruh lagi. Kita masih tak kenal lagi bapak kita ke? Padahal bapak kita depan mata dia, daripada kecil ni kita bela kita. Daripada kita tak tahu apa benda, dia bagi makan, bagi pakaian, bagi pelajaran macam-macam. Tak lagi. Tetap juga sampai dah berkira, sampai dah kita dah umur lanjut pun nak cuci kereta bapak nak. Berapa pak? 10 lah. Mana boleh, dulu pun 10 pak, 20 lah pak. Saya dah besar ni kan. Kurang ajar betul. Kurang ajar. Gitulah manusia tu bila dengan Allah tu jadi gitu. Kurang ajar betul tu. Kurang ajar tak apa, degil lagi. Bodoh tak apa, tolol lagi, botol. Bodoh campur tolol lagi. Buat tak tahu pula. Patutnya masanya bila kau dah berumur ni kau sedar. Pak, saya sedar pak. Bapak selama ni daripada kecil bagi saya macam-macam. Adakah patut saya minta upah pada bapak? Biar jadi gitulah. Jangan sampai dah botol terus, bodoh campur tolol terus sampai ke mati. Tak tahu Allah tak jadi untung, Allah bagi untung selalu lagi nak minta lah. Punya banyak Allah Ta'ala bagi nikmat yang paling besar hidup. Sebelum ni kau tak hidup, dia bagi hidup, kau minta lagi tambahan yang padahal dia dah, kalau kau bersyukur, aku pasti akan tambah. Kalau kau tak syukur, kau kufur nikmat, kau tutup nikmat yang aku bagi pada kau kasih engkau, jaga azabku sangat pedih. Tak payah tunggu sana, kat dunia lagi kau dah rasa azab. Apa azab dia? Kau tak ada rasa cinta kepada Allah. Kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Engkau tertutup hati kau nak pergi belajar kenal diri, kenal Allah. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu kau rasa kau ni dapat syurga aku nanti ni. Aku sedekah ni. Aku nak mati nanti, aku buatlah masjid. Nanti orang masuk kat masjid tu, sepanjang orang guna, aku mati nanti pahala tu. Memang tu sampai, tapi dia soalkan berkenaan pertama, dia tanya, Man Rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Dia kau salah jawab, Allah. Bukan jawapan dia tanya, Tuhan kamu kau kenal tak maksudnya? Kalau malaikat dah soal begitu, maknanya engkau kat dunia tak kenal lah tu. Kalau dalam kubur, maknanya dia tak soal, maknanya dia datang juga, lepas tu dia patah balik. Itu maknanya dia tak nak soal sebab engkau kat dunia dia tahu engkau kenal Allah. Malaikat tu bukan bodoh. Dia datang tu atas suruh anak,
Allah izin Allah. Kalau Allah tak kata, tak apa kau nak suruh dia kat dunia, dia dah dengan aku kau. Ya Allah, malaikat kata gitu. Itulah ibaratnya gitulah. Kita biar benda ni bukan saya reka-reka. Semua ada dalam Quran. Malaikat tu pun dia bukan ada bagi Allah Ta'ala bagi untuk mengira soal mungkar nakir, jadi untuk menyoal. Dia atas izin Allah juga. Kalau dia nak pergi memang Allah Ta'ala kata gitu. Tapi bila kita dah masuk dalam liang lahat, Allah akan bagi tahu malaikat, ataupun malaikat tu sendiri dia dah tahu dah. Dia punya kitab jadi cahaya dah. Dia dah dengan Allah bercahaya dia. Buang masa aku nak soal. Tak? Pasal apa? Allah kata lulus, betul? Allah kata dia kat dunia lagi, dia dah amalan dia dah amalan soleh. Dia dah kenal diri, kenal Allah di dunia lagi. Kan? Malaikat-malaikat pun dah kenal lah dia dah. Ke malaikat yang lagi elit nanti soal muka nakir. Kau ni apa nak soal dia? Kau ni dia dah. Nanti dia kena sound kan. Jadi dia tahu dah. Dia dah tahu. Malaikat muka nakir tahu dah. Dia datang aja. Kita kan nak harapkan gitu ke tak nak macam tu? Nak kena soal? Nak kena soal ke? kita kan nak gitu. Rasulullah tu memang nak selalu kita dijauh seksa kubur. Kalau boleh masuk dalam kubur tanpa dihisap. Masuk pada mahsyar pun tanpa dihisap. Rasulullah nak semua kita umat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Di mana pun Allah ajarkan kepada Nabi untuk selamat. Takkanlah kat dunia kita selalu dengan Allah, kita nak selamat duduk dalam benteng Allah. Allah nak zalim, Allah tak pernah zalim. Tapi Allah manusia yang zalim. Wala yazidu zalimina illa hasara. Engkau buat baik, kau buat apa saja, tapi kau zalim. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Kau zalim. Kan? Kau mengaku kau. Wallahi tak nambah apa-apa yang kau buat baik. Semata-mata dapat balasan kat dunia ya Allah bagi. Sebab engkau buat zalim, tak dapat ke akhirat. Selagi kau tak menyesali, cari jalan mengenal diri, mengenal Allah, kau dah zalim pada Allah Ta'ala. Zalim macam mana? Engkau menutupi Allah Ta'ala punya kekuasaan tadi. Dia yang atur kau solat, atur buat. Engkau kata engkau bahaya tu. Maka doa kau, Quran tu tak nambah apa-apa. Tapi kau rasa macam hidup kau senang. Kau jaga-jagalah. Itu istidraj nama dia. Allah bagi itu semua apa yang kau nak kat dunia, biar kau berjauh dengan Allah. Sebab engkau dah perangai kau situ. Dia bagi tegur tak? Kau rasa engkau dah kaya, engkau hebat, engkau miskin ni, terus engkau masuk Islam. Tengok aku, walaupun tak Islam tapi kaya. Kau sombong je tu. Padahal kekayaan kau tu Allah dah setkan. Cuma engkau harus selalu dengan Allah. Dia nak bagi macam mana watak tu tak penting. Yang penting kita dengan itu paling penting. Kekayaan tu bila kita kenal diri, kenal Allah, itu dah dinamakan kemenangan, kekayaan yang paling besar. Aman. Kita berdebat dengan semana pun, kita kalah pun tak kisah, asalkan kita kan dalam cerita kita main badminton tadi, seorang nak menang, seorang tak nak kalah. Kita jadi lawan tu sungguh-sungguh tadi. Bila menang, kejapkan kita menang, kejap dia menang, bertukar-tukar. Tapi sebenarnya siapa yang menang? Asyik bertukar-tukar je. Tak ada siapa tak ada siapa menang. Yang menang ni siapa? Bila orang kenal diri, kenal Allah, siap dia pukul Allah yang tolak. Jadi dia rasakan bukan dia, itu yang menang walaupun dia kalah. Jadi hidup ni gitu. Hidup ni perlu tahu, kenal diri, kenal Allah. Kita sentiasa dalam inna fatahna laka fathan mubinan. Inilah kemenangan yang nyata Allah Taala. Di sini Rasulullah pegang, di situlah Rasulullah dihina oleh kafir Quraisy. Semua orang bu dia kan, 500 orang kumpul lepas dia balik Isra Mi'raj. Dia kenakan Rasulullah naik atas batu stage. So angkat kaki sebelah, turun, angkat kaki sebelah. Engkau kata terbang kan, angkat dua-dua pula. Terjatuh Rasulullah. Dia tahu penipu Muhammad ni. Dia boleh terbang Mi'raj daripada Masjidil Haram ya Aqsa, lepas tu Mi'raj pula naik ke langit. Kau nampak, kau tengok penipu Muhammad ni. Jangan semua 500 orang yang dikumpulkan oleh Abu Jahal, dia ketawakan Rasulullah. Tak boleh bukti kan? Rasulullah ada rasa kecewa? Tak ada. Sebab dia yakin yang dia dibawa jalan tu waktu tu oleh Allah. Dan sekarang ni pun Allah juga buatkan dia jadi begini, Allah juga.
Jadi dia tak risau. Jadi ke nak terbang, boleh terbang ke tak boleh terbang ke, dia orang ketawa kan, tetap hati dia dengan siapa? Itu menang tu nama kemenangan. Bukan mesti nak menang tu kemenangan. Bukan. Kemenangan tu bila kita rasakan walaupun kita begitu dia ketawakan, tetap kita dengan walaupun kita tak dapat apa yang kita hajat, walaupun kita sakit macam mana pun, kita tetap dengan Allah. Kita tak ada risau yang lain. Itu kemenangan. Bukan makna kemenangan menang je. Muhammad Ali tu menang, baru dia kata menang. Dia kadang-kadang dia kena kalah. Dia kalah, yang penting hati dia dengan Allah. Dia dah menang, tiba-tiba dia kena kalah. Dia kalah. Dia dalam hati dia, dia tenang sebab diri dia dengan Allah. Kemenangan tu makna orang tu dia susah, dia lawan dengan aku ni tadi. Kalau aku menang nanti dia tak dapat tolong orang lain kemenangan dengan tu. Jadi Allah nak aku kalah supaya dia dapat juara, dia dapat berjuta duit, dia boleh tolong orang susah yang dia target tadi. Contoh gitulah. Kan? Jadi dia persangkaan baik dengan Allah. Tak mestinya, ya Allah Tuhan kau bagi menang ni, kalah ya Allah cuma. Itu maknanya tak faham lagi tu. Dia tak ada. Istilah dia makna dia sentiasa rasa tenang ya, ayat Tuhan nak betul. Teman dia sentiasa diri dia tenang dengan Allah. Dia tak mau dia menggembirakan yang lain tu. Menggembirakan dia gembira tak? Dia gembira ni bila Allah tu gembirakan dia, iaitu dengan ketenangan rasakan diri dia dengan Allah, itu gembira bagi dia. Itu kegembiraan. Yang buatkan dia dirasa diri lalai, itu bukan kegembiraan, itu azab bagi dia. Dia nilai macam tu je. Itu antara tu je. Ada diri dia, dia rasa lupa pada Allah, dia rasa ada diri, itu bagi dia itu azab. Tak payah tunggu azab sana. Dia dah latih diri dia ke dunia sini. Jadi Allah tu tahu, orang-orang maknanya gaib, malaikat, apa semua para nabi tahu jiwa kita. Sebab kita nampak tubuh kita kat sini je. Sebenarnya roh kita dengan golongan fatuli fi ibadi. Tetap orang semua kenal kita. Roh kita dah macam tu kat dunia. Dan Allah bagi tahu dalam hadis kursi, Allah Taala kata, wahai hamba-Ku, wahai hamba-hamba-Ku. Rasulullah kata, Allah bagi tahu, wahai hamba-hamba-Ku, engkau tak boleh cari aku. Allah Taala kata, pasal aku bukan ada ke atas, bukan ada di bawah, aku bukan ada di kanan, aku bukan ada di mana-mana. Tapi carilah aku di dalam hati orang yang kenal aku, yang tahu orang mukmin yang betul-betul kenal aku. Qalbu mukmin Ka'batullah. Di situlah engkau, kalau kau jumpa orang yang kenal diri, kenal Allah, itulah di situ aku berada di situ. Beruntunglah orang yang mencari aku kepada hati-hati orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Beruntung. Ini hadis kursi bukan saya cipta kan. Ini hadis kursi ni memang jangan kau kaji-kaji lagi, memang sah. Hadis kursi ni jangan kau petikaikan lagi, dah memang sah. Yakin terus. Sebab Allah suruh, dia tak ada boleh kau cari kat mana-mana, dia tak ada kan. Tapi cari dah di dalam hati orang yang dah cinta kenal kepada aku, orang mukmin. Kalau kau jumpai itu, makna kau duduk, makna kau telah menjumpai aku. Beruntunglah orang telah menjumpai aku. Alhamdulillah makna kita di dunia lagi, makna kita dah kenal Allah. Allah dah isyaratkan begitu, dah tak nampak lagi aku ke? Allah Ta'ala kata, tak nampak lagi ke? Allah Ta'ala kata, orang kuat ibadah zaman Rasulullah tu, kuat ibadah, siang malam pagi petang buat ibadah. Ibadi nama dia kan, orang yang kuat ibadah. Maka turun ayat, sebab Rasulullah nak bertanya kepada Allah. Ya. Dia kata, wa iza sa'alaka ibadi. Allah Ta'ala kata, ketika engkau Muhammad menyoal kepadaku, wa iza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku ini yang kuat ibadah ni tanya pada engkau Muhammad. Wa iza sa'alaka ibadi, orang ramai-ramai ibadah sama Rasulullah yang kuat tadi, dia tanya sa'alaka kepada Nabi SAW berkenaan dengan wa iza sa'alaka ibadi, katakan ani fa ini, sesungguhnya aku ni qarib. Tak yakin lagi. Kau ini dekat kan saya cakap. Minum air rasa kopi jantan tu dekat lagi. Dekat lagi Allah tu lagi dekat. Sebab apa? Dia menciptakan rasa tu tadi.
Itu maksudnya tadi. Bila dengar macam tu, orang yang ibadah tadi, wah Allah, dia sebut nama Allah menggigil, syok. Baru dia terasa tadi. Tadi dia dah ibadah tadi, ibadah kuat kepada Allah. Tapi dia soal pada Nabi, macam mana Allah, keadaan Allah ni, aku dah turun ayat. Allah Ta'ala kata, Ani fa'inika, aku ini sesungguhnya dekat pada mereka yang betul-betul kenal aku, kenal terlalu dekat. Terlalu dekat dia sampai tak ada semua. Yang ada hanya rasa ni semua hilang. Yang ada siapa yang punya? Ya, mana ada? Itulah namakan dia dekat. Kalau ada kita lagi bukan dekat. Itu maknanya. Yakin? Hakul ya? Hakul yakin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita nampak kebesaran Allah aja. Kita tak nampak lagi kebesaran makhluk ke apa benda, kan tak nampak. Kita nampak semuanya kebesaran Allah. Daripada bila-bila pun kita berjalan, berdiri, duduk, semua kena nampak kebesaran